Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita menyambung perbincangan kita berkaitan dengan Ghazwah Uhud, pertemuan di Medan Uhud yang telah kita bincangkan jam 12, jam 1 tengah hari tadi. Dan ini untuk sambungan daripada tengah hari tadi berkaitan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1000 orang tentera Islam, di mana 700 orang tentera beriman, 300 orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagaimana yang disebut, tuan-tuan sekalian, bahawa kelompok munafik ini, kata Imam Ibn Kathir tafsir dia, muncul pada tahun 2 Hijrah selepas peristiwa Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil, yang ini Perang Badar Al-Kubra, 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah, di mana kalau kita lihat, munafik ini tidak muncul di Mekah, mereka muncul di Madinah selepas tertegaknya pemerintah Islam, daulat Islam di Madinah Al-Munawwarah, di mana pagi tu Syawal atau pagi Sabtu, dengan ketibaan 3,000 orang tentera musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Panglima sebelah kanan adalah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid pada tahun 3 Hijrah masih kafir. Beliau memeluk Islam pada tahun 7 Hijrah. Manakala di sebelah kiri ialah Ikrimah bin Abu Jahal. Siapakah Ikrimah bin Abu Jahal? Ikrimah bin Abu Jahal merupakan anak kepada Abu Jahal, Datuk Seri Abu Jahal. Ikrimah ni akhirnya juga memeluk Islam pada tahun 8 Hijrah dan menjadi frontliner kepada perjuangan Islam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, memimpin siri-siri peperangan termasuk perang Yamamah di zaman Khalifah Abu Bakar. Bahkan Ikrimah bin Abu Jahal ini telah syahid di medan perang Yarmuk. Betapa hebatnya seorang, walaupun anak seorang ketua kafir musyrikin Mekah, tapi Allah memilihnya sebagai seorang pejuang Islam. Ingat sahabat-sahabat sekalian, iman tak dapat diwarisi, kekufuran juga tak dapat diwarisi, kemunafikan juga tak dapat diwarisi. Sebagaimana contoh kisah kepada Ikrimah bin Abu Jahal, walaupun bapanya Umar bin Syam ataupun Abu Jahal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya Allah binasakan Umar bin Syam, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah dalam doa Nabi sebelum malam sebelum peristiwa perang Badar ataupun Yaumul Furqan. Tetapi Allah memilih anaknya sebagai panglima Islam, pejuang Islam barisan hadapan ataupun frontliner. Baik, sahabat-sahabat juga lihat bagaimana anak kepada Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib merupakan bapa munafik di Madinah, timbalan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun anaknya seorang pahlawan Islam terkenal. Siapa? Iaitu Hanzalah bin Abu Amir. Hanzalah bin Abu Amir adalah termasuk 70 orang yang mati syahid di medan perang Uhud. Apa hebatnya Hanzalah bin Abu Amir ini? Hanzalah bin Abu Amir, beliau baru berkahwin. Beliau baru melangsungkan perkahwinan, dan bayangkan bagaimana di tengah keseronokan berbulan madu, tiba-tiba mendengar sebuah jihad, dan beliau telah berangkat meningkat isteri cantik. Orang Arab ni sebut comel, cantik, comel sungguh. Dia tak macam dengan orang Melayu. Melayu putih muka tapi lengan hitam, pakai Fair and Lovely. Pakai kuku putih. Cantik orang Arab ni, adik tuan-tuan ya. Dan bagaimana beliau telah gugur sebagai syuhada. Lihat anak Nabi, anak Rasul, menentang Rasul. Contoh siapa dia? Kan'an, anak Nabi Nuh AS, yang akhirnya tuan-tuan semua tahu kisah Kan'an, anak Nabi Nuh tenggelam dalam banjir besar di zaman Nabi Nuh AS. Iman tak dapat diwarisi, sama kekufuran, kemunafikan juga tak dapat diwarisi. Maka tanggungjawab kita untuk menjaga zuriat kita jangan terlepas pandang. Lihat ini contoh, kalau isu penyalahgunaan jenazah, ramai mana anak-anak imam, anak ustaz yang juga terlibat dengan gejala penagihan jenazah. So kita kena jaga zuriat kita. Iman tak dapat diwarisi, begitu juga kekufuran dan kemunafikan. Baik, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, tentera berjalan kaki musyrikin dipimpin oleh Safwan bin Umayyah, dan mereka juga bawa 15 orang gadis-gadis sebagai tukang sorak, tukang beri semangat. Kalau zaman kita macam cheers girl tu lah, pompong girl, beri sokong moral, beri sokong semangat, dan beri semangat dan sekalian. 15 orang dipimpin oleh Hindun binti Utbah, yang merupakan isteri kepada Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Menarik sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah sekalian, apabila musuh tiba saja, maka kelompok munafik 300 orang berpatah balik semula ke Madinah. Mereka tidak mahu terlibat dengan peperangan bersama Rasulullah, kerana bagi mereka mati ni mati katak, mati sia-sia. Berbeza dengan orang beriman. Orang beriman mati syahid. Mati syahid, tuan sekalian. Bagaimana kelebihan ganjaran kepada orang mati syahid. Besar ganjaran dan kelebihan.
Tapi orang munafik mereka balik semula ke Madinah. Tuan-tuan, bagaimana 300 orang Nabi pilih kalangan sahabat 50 orang dan Nabi letak di atas bukit ni, tentera pemanah ni. Ada riwayat lain kata 100. Saya ambil pandangan paling kuat beraja sekali 50 orang. Duduk atas bukit, Nabi suruh bertahan atas bukit dan panah di sebelah kanan bukit yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Maknanya apa? Nabi SAW, Nabi sedar dan Nabi tahu potensi ada pada Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid masuk Islam juga paling perang, tak sampai setahun. Perang apa? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah dia panglima yang nombor 4 lepas syahidnya Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Talib, Abdullah bin Abi Rawah syahid, dia panglima yang keempat. Sebab tu Nabi SAW bersabda, khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang tu terpilih terbaik masa jahiliyah. Orang tu terpilih terbaik masa Islam idza faqihu, apabila mereka mengetahui. Sebab tu kita jangan pandang rendah. Kita underestimate orang lain. Oh ni tak berubah ni jahat. Jangan. Mereka juga ada peluang untuk berubah. Bahkan kalau mereka berubah jadi baik, lebih hebat Islam mereka daripada kita. Tak. Tengok ramai mana orang masa muda, masa jahat. Tak. Tapi dia umur tu mereka jauh lebih baik pada kita. Tak. Iktikaf di masjid, buat kerja dakwah, buat kerja kebajikan. Kita duduk lepak-lepak minum kopi tak TV. Dia pun buat kerja Islam sungguh-sungguh. Tuan dan sekalian, ini Nabi pernah sebut dah, khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam idza faqihu. Ni watak-watak dia ramai dah secara Islam. Khalid Al-Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Amru Al-As, Sayyidina Umar dan sebagainya. Watak-watak sangat ramai dalam perjuangan Islam. Baik. Jadi Nabi beri arahan jangan turun sama ada tentera Islam di bawah menang atau kalah. Ini arahan. Dan sebelum berlaku perang cara terbuka, berlaku Al-Mubarazah, perang tanding. Sebagaimana peristiwa perang Badar juga. 3 wakil Islam, 3 wakil kafir. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Ubad ni 3 panglima kafir. Panglima Islam siapa dia? Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, Ubadah Al-Harith, dan mereka boleh bunuh 3 orang pahlawan kafir. Baru berlaku perang secara terbuka di medan Badar. Perang Uhud sama. Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari, pahlawan kafir, cabar pahlawan Islam siapa nak lawan dengan dia, nak tanding, nak perang dengan dia ni, nak buat lawan pedang dengan dia, maka keluarlah. Disambut oleh sepupu Nabi yang mulia, itu Zubair Al-Awam. Zubair Al-Awam anak mak saudara Nabi Safiyah. Berlaku pertarungan, maka Zubair boleh membunuh Talhah bin Abi Talhah Al-Abdari. Maka berlakulah perang secara terbuka di antara 3,000 tentera musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah dengan 700 tentera Islam, tentera beriman. Nabi SAW pernah bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang, barang siapa yang berperang untuk meletakkan kalimah Allah pada suatu tempat yang tinggi, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah. Pusing yang pertama menang tentera Islam. Walaupun 3,000 kafir, mereka 700 orang. Mereka ada kekuatan akidah. Apa masalah? Sidang pendengar sekalian, tentera pemanah di atas bukit. Tentera pemanah atas bukit. Tengok tentera musuh berpaling tumit, lari meninggalkan medan pertempuran. 40 orang dari 50 turun daripada bukit. Ketua komando pemanah ingat kebaikan tu, mereka turun juga daripada bukit. Tinggal 10 orang yang bertahan. Khalid Al-Walid di sebelah kanan bukit, kerah tentera dia naik atas bukit dan dibunuh 10 tentera Islam yang masih bertahan. Maka Khalid Al-Walid memanggil balik tentera musyrikin yang berpaling tumit tadi, yang bunuh tadi. Dan akhirnya kata Khalid, di posisi strategi atas bukit, mereka datang balik. Maka berlakulah satu suasana yang sangat mengancam kedudukan tentera Islam, bahkan kepada Nabi SAW dikepung oleh tentera musuh yang berlipat kali ganda. Musuh bertubi-tubi, mereka melontarkan sasarannya, iaitu Nabi SAW dengan anak panah, dengan pedang, tombak sebagainya. Mereka serbu Nabi dan menarik dalam kisah pertembungan di medan Uhud ini, kisah 9 orang sahabat Nabi. Bahkan ada sahabiah, 7 golongan Ansar, 2 golongan Muhajirin, di mana mereka buat perisai kemanusiaan keliling Nabi SAW. Mereka jadikan badan mereka, dada mereka, paha mereka, perut mereka perisai kepada Ar-Rasul SAW. Mereka tidak mahu satu titik pun darah Nabi tumpah, 1 inci pun badan Nabi cedera. Biar mereka mati bergalang tanah daripada hidup bercerminkan bangkai. Ini prinsip sahabat dan sahabiah. Lihat apa jadi pada Abu Talha. Apa yang pada Abu Talha? Dan Abu Talha yang matanya dipanah, terkeluar biji matanya. Apa yang daripada sahabat syahid Abu Dujana yang mati berbantal kaki Nabi SAW. Bahkan muslimat yang hebat namanya Ummu Nusabah binti Ka'ab.
Ingat siapa dia? Ummu Nusaybah binti Ka'ab. Sahabat sidang pendengar sekalian, inilah muslimat, ada pada dua muslimat yang pernah berbaiat dengan Nabi, peristiwa Bai'atul Aqabah Ats-Tsani. Peristiwa apa? Perjanjian Aqabah kali kedua, pada tahun ke-13 kerasulan. 73 dua muslimat termasuk Ummu Nusaybah binti Ka'ab, dan dia membenarkan janjinya, ikrarnya tak Nabi, dia akan mempertahankan Nabi. Tuan-tuan sidang pendengar sekalian, bagaimana sahabat-sahabat ni, mereka tidak mahu apa-apa daripada Rasulullah. Bersungguh mereka jadikan badan mereka sebagai perisai. Dan saya nak ringkaskan kisah perang Uhud ini, bagaimana kita lihat kepada ibrah, kepada pengajaran yang sangat penting, sahabat-sahabat sekalian. Apabila sahabat-sahabat atas bukit, mereka turun daripada bukit, mereka lupa kepada arah Nabi, mereka lupa kepada arahan komandan pemanah. Apa jadi? Apa jadi kesan kepada 700 sahabat-sahabat yang lain yang syahid 70 orang. Yang pertama, seorang sahabat yang tua, namanya Abdullah bin Haram. Siapakah Abdullah bin Haram? Abdullah bin Haram ialah ayah pada Jabir bin Abdullah. Ingat Jabir bin Allah ni banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tua. Menunjukkan kepada kita untuk berjuang Islam di medan dakwah dan jihad, tua. Orang tua lah kita mesti berangkat. Tak ada pilihan. Bukan kata kita berjuang Islam umur 40-an, umur 60 nak relax. Tak. Tengok sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Kat mana kubur Abu Ayyub Al-Ansari? Sahabat-sahabat sekalian, kubur Abu Ayyub Al-Ansari, di Istanbul. Dia bersama tentera Islam yang berangkat untuk menawar kota Konstantinopel. Dikuburkan di sana. Ya Allah, tuan-tuan sekalian, tua dah Abu Ayyub Al-Ansari. Dah. Tapi sempat terlibat dengan usaha menawar kota Konstantinopel. Walaupun misi yang diikut satu tak sempat lagi. Di zaman siapa? Ingat, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih atau Muhammad bin Murad II, kan? Sultan Muhammad Al-Fatih, Khalifah ke-7 Khilafah Utsman, yang buka kota Konstantinopel, tukar nama Istanbul. Kemudian Istanbul, kota raya Islam. Dah, orang tua. Dah, zaman kita ni tengok dah, payahnya nak cari orang-orang tua yang terlibat dengan perjuangan. Yang muda ramai semangat, yang tua beri macam-macam alasan. Ambo tua dah ustaz, orang muda dah. Kalau ajak berjuang tua. Kalau cerita bab bini, muda selalu. Bab bini semua muda, tuan sekalian. Dah, gata, gelenyar, kata besuh. Dah, jadi sahabat sekalian, pasak fikiran kita, mindset bahawa saya sampai mati akan terus memperjuangkan agama Allah sampai Allah ambil nyawa. Tuan-tuan sekalian, sedikit gangguan ni, sidang pendengar sekalian, sedikit gangguan suara. Ini kita buat di studio berlainan. Minta maaf. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, dah, bagaimana ibrah atau pengajaran yang kita nak ambil, tuan-tuan sekalian? Yang pertama, ketaatan kepada Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjamin kejayaan kita dunia dan akhirat. Dah, taat kepada pimpinan. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar Khattab bin Nawfal bin Abdul Uzza, la Islam illa bil jamaah, wala jamaah illa bi imarah, wala imarah illa bil ta'ah. Dan tidak ada Islam tanpa adanya jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepimpinan, dan tidak adanya kepimpinan tanpa adanya ketaatan. Tengok, 40 orang buat silap, tu pada Bukit Kesan, 700 orang lain. Syahid 70 orang, termasuk siapa dia? Disebut tadi, Hanzalah bin Abu Amir. Siapa panggil Islam? Mus'ab bin Umar, yang digelar Mukri Al-Madinah, dia gugur sebagai syuhada yang buat panggil Islam. Yang syahid, yang sangat terkesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Hamzah. Itu bapa saudara Nabi yang ditikam, yang ditombak curi oleh Wahsy bin Harb bin Umayyah, hamba pada Jubair bin Mut'am. Bayangkanlah, Jubair bin Mut'am tawarkan pada hamba dia, hamba sahaya dia, siapa dapat bunuh Hamzah, aku merdekakan dia, bebaskan dia. Dia denda sebab puak saudara dibunuh oleh Sayyidina Hamzah masa perang Badar. Maka Wahsy bin Harb bin Umayyah, hamba Habsyi yang kulit hitam ini, ambil peluang. Dengan tombak dia intai lokasi Sayyidina Hamzah, orang suruh perang, dia tak suruh perang. Sekali Sayyidina Hamzah paling belakang, dia tombak daripada belakang, terburai perut. Mari pula Hindun binti Utbah yang memotong jasad Sayyidina Hamzah. Dendam, api kebencian. Kenapa? Ayah dia Utbah bin Rabi'ah ditewaskan oleh Sayyidina Hamzah dalam peristiwa perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut riwayat Allah bin Mas'ud, Nabi mengalir air mata, menangis Nabi sungguh-sungguh apabila melihat jenazah Sayyidina Hamzah, pak saudara, bapa saudara yang baginda kasihi. Dah, Nabi darah ni banyak kepala, darah keluar ni. Nabi tembus pipi, tertusuk tikaman, patah gigi Rasulullah, jatuh lubang jerangkat samar yang digali oleh Abu Amir Ar-Rahib.
Sayyidina Ali dengan Fatimah, basuh luka Rasulullah di kepala, darah tak betul mengalir. Terus berlaku pendarahan hingga dibakar pelepah tamar, diambil debu, ditampar pada tempat luka, barulah darah berhenti mengalir. Apa makna? Sahabat-sahabat sekalian, bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam bermandi darah. Nabi sakit, Nabi kena tikaman senjata musuh. Menunjukkan kepada kita seluruh pengorbanan hidup baginda. Dihina, dinista, dikeji, ditumpahkan air mata, ditumpahkan darah, diracun, disihir. Itulah yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai sepenuh hati. Sahabat-sahabat yang rahmati oleh Allah sekalian, 70 mati syahid, maka digali liang lahat. Nak simpan, nak letak siapa dulu, siapa kemudian, siapa dulu, siapa kemudian. Apakah pertimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menurut ulama-ulama sirah, Nabi ambil letak orang yang banyak hafal Quran, orang yang banyak ilmu dulu. Apa makna pada kita? Al-Quran, ilmu agama ni akan muliakan kita dunia dan akhirat. Faham tak? Apa sabda Nabi? Ashraful ummati hamlatul Quran. Semulia-mulia umatku ialah orang yang menghafaz Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran. Tak? Nabi tunjuk kepada sahabat, letak ni, dulu ni orang hafal Quran dulu, orang alim dulu, letak. Zaman kita tengok, zaman media baru, zaman generasi Android, budak-budak biasalah hantam. Tak? Kutuk ulama-ulama, kutuk tok guru. Tak? Kutuk pendakwah-pendakwah, tengok kalau isu Quran. Rapat jik kata orang besut, kutuk jemaah tabligh. Tak? Mereka juga dijangkiti. Bukan virus daripada jemaah mereka semasjid Istimak di Masjid Seri Pataling. Lebih awal lagi, ni pelancong-pelancong Cina masuk, tak ada sekat oleh kerajaan. Mereka ni mangsa, sahabat-sahabat sekalian. Jangan kerana sedikit kesilapan individu kita hantam semua sekali. Anak-anak muda hari ni, bahkan anak tua pun yang kurang ajar. Dengan tok-tok guru mereka maki, mereka carut. Kadang-kadang muka skema je. Ni kadang saya cek balik kadang alumni sekolah-sekolah, Allah. Muka net, muka skema, tapi maki tok guru, maki tok guru. Dah, ni zaman kita orang dah hilang adab dengan para alim ulama. Dah, orang buat fitnah pada alim ulama. Muka tengok, ya Allah, muka net, muka skema, muka kadang-kadang rebina, tapi mulut longkang. Tulisannya kotor, benci pada alim ulama. Dah, jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah sekalian, dah, Nabi muliakan orang alim, muliakan penghafaz Al-Quran, dan kita kena ambil satu sikap yang sama. Jangan tinggalkan Al-Quran. Dekatlah kita nak masuk Ramadan dan Syaban dah. Allah tuan-tuan, 3 minggu lebih lagi masuklah Ramadan, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Datanglah kepada majlis ilmu. Sekarang ni musim coronavirus, memang tak pergi majlis surau. Ambil peluang ni. Banyak ustaz-ustaz, asatizah buat kuliah online. Dah, kalau di luar musim, pergi duduk dalam kuliah-kuliah ilmu. Man kharaja fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah hatta sehingga dia kembali, sehingga kita balik ke tempat masing-masing. Ingat, Ghazwah Uhud juga merakamkan ibrah pengajaran kepada kita apa dia? Ketaatan. Salam balik ketaatan. Walak taat kepada pimpinan. Betapa banyak kes. Termasuk inilah paling besar kalau disebut tentang sirah Nabi, tentang kegagalan untuk meletakkan taat kepada pemimpin, pada pimpinan, pada kiadah. Berlakulah tragedi sebagaimana berlakunya apa yang berlaku di medan Uhud. 70 orang mati syahid. 70 orang mati syahid. Dah berseronok kafir Mekah, seolah mereka mencapai kemenangan. Seolah mereka mencapai kemenangan. Maka marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada siri yang telah kita bentangkan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya pada iman kita, generasi Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi telah meninggalkan kita semua. Siapa yang akan menjaga, yang akan membentengi agama Allah ini? Tidak lain tidak bukan melainkan kita sendiri, sahabat-sahabat. Kita semua, saya dan kalian. Kita semua mesti menjadi benteng kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman itu, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka merupakan penolong, merupakan pembantu kepada sebahagian yang lain, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mereka mencegah kepada perkara mungkar. Surahallahul Azim, surah At-Taubah ayat 71. Semua kita istiqamah di atas jalan perjuangan dan dakwah ini. Selamat berehat di rumah. Bantu-bantu share kepada sahabat-sahabat lain di luar sana. Jangan lupalah dapat akaun Tafiz Anur yang terbina bangunan tu.
Sekarang ni nak raising fund payah musim macam ni, tuan-tuan yang dapat manfaat banyak daripada pembentangan. Berhenti boleh lah infak RM50, RM1 tak. Boleh kita beli bahan-bahan binaan hardware, bayar gaji guru, bahkan gaji asatizah kita. Saya tak boleh keluar mesyuarat untuk raising fund. Sekarang ni terkurung tuan-tuan, paling kurang kita boleh bayar gaji asatizah kita, guru-guru kita, model kita. Bahkan kita menanggung anak-anak yatim di kompleks Tahfiz An-Nur. Bukan sekadar di Besut, juga Tahfiz An-Nur Setiu.